أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang bersama dengan saya Ustaz Rosman dalam siri Sapa Rohani #Pakat-Pakat Peringat. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran sekali lagi walaupun sedikit lewat tuan-tuan puan, siapa kita malam ni lewat sikit. Siapa kita malam ni lewat sikit. Jadi insya-Allah Sapa Rohani kita pada malam ini akan membawa tajuk Wakenabib. Wakenabib. Apa cerita Wakenabib? Apa cerita Wakenabib? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bercakap tentang Wakenabib, tuan-tuan, sebelum kita bercakap tentang Wakenabib, maka macam biasa tuan-tuan, dalam siri Sapa Rohani kita akan berzikir dengan zikir tenang hati, insya-Allah. Zikir tenang hati. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa juga yang sekarang sedang berlaku dalam hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketenangan buat kita, Allah memberi kelapangan buat kita, insya-Allah, untuk kita boleh berfikir secara rasional, boleh berfikir secara tenang, dan sekaligus kita dapat mengatur langkah-langkah dalam bertindak, insya-Allah. Baik. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Zikir tenang hati, tuan-tuan. Zikir yang menjadi suatu lafaz ataupun satu perkara yang kita akan sebut, kita akan laungkan, yang kita akan ucapkan pada permulaan Sapa Rohani, dan insya-Allah pada hujung sesi Sapa Rohani nanti kita akan berzikir sekali lagi. Baik, tajuk pada malam ni tuan-tuan yang bersama dengan saya, terima kasih, jazakumullah khairal jazak kerana bersama dengan saya Ustaz Rosman dalam siri Sapa Rohani #Pakat-Pakat Peringat. Mudah-mudahan tuan-tuan, cara kita nak pakat-pakat peringat, saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang sedang menonton Sapa Rohani ni dapat tekan button share sebanyak-banyaknya untuk kita mendapat manfaat. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini dapat memberi peringatan buat kita bersama sebelum tuan-tuan kita dijemput kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk malam ini Wakenabib. Apa maksud Wakenabib, tuan-tuan? Tuan-tuan pun sedia maklum, Wakenabib ni satu rancangan, rancangan yang pernah berlangsung dalam TV, yang mana cerita dia lebih kepada prank lah, buat prank.
ada kawan, perkena kawan, ya, suami perkena isteri, isteri perkena suami, kawan baik perkena kawan dia, ayah perkena anak, anak perkena ayah, macam itulah perkena. Kita orang utara ni panggil perkena lah. Ataupun dah satu lagi bahasa orang utara dia panggil pedajai, pedajai kawan. Dengan niat bergurau. Niat tu nak bergurau je. Tetapi bergurau itu boleh mendatangkan rasa sakit hati. Boleh rasa sakit hati. Itu yang pertama. Bergurau tu boleh membuatkan rasa sakit hati pada orang yang terkena benda tu. Terkena benda tu sakit hati. Yang kedua, boleh membuatkan hubungan tu akan jadi keruh. Hubungan tu jadi keruh. Dah sakit hati tu satu bab, dia jadi tak seronok . Dia hilang sabar. Hilang sabar, beremosi, boleh jadi hanya kerana prank tu, ataupun dia terkena tu, dia keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Dan yang ketiga, akan membuatkan manusia tu takut. Membuatkan manusia tu takut. Dengan kita buat prank tu tuan-tuan, ada kalanya tuan-tuan, saya pernah tengok lah, rancangan prank ni tuan-tuan, dia terkenal di kalangan ataupun siri di barat. Macam-macam siri. Perkena tengah-tengah mandi, pergi letak, sepatutnya kena letak shampoo yang betul ni, pergi letak shampoo yang lain. Jadi dia rasa seronok bila boleh perkena tu, lepas tu dia tunjuk kamera yang rakam. Kata kawan tu pun okey. Tapi percayalah, hebat macam mana pun, sabar macam mana pun seseorang, bila dia kena prank ataupun dia dikenakan, walaupun hanya sekadar nak melawak, walaupun hanya sekadar nak bergurau, maka secara tak langsung dia akan sakit hati. Dia akan rasa sakit hati, dia akan rasa tak sabar, dan dia rasa takut. Ada ketikanya satu rancangan Wakena Babe tu, mereka kena buat lari kereta dia tuan-tuan. Buat lari kereta dia, maka pada saat itu dia ni tak tahu dah, muka pucat dah, tak tahu lah macam-macam keadaan yang berlaku, yang dia rasa pada ketika itu. Maka tuan-tuan, itu adalah suatu perkara yang ditegah. Yang ni yang kita nak cerita pada malam ni. Prank adalah satu benda yang ditegah, dengan apa juga niat yang baik sekalipun, ia tetap ditegah. Tu bukan cara dia. Nak melawak ada macam-macam lagi cara nak melawak, tapi bukan dengan cara perkena, bukan dengan cara prank, bukan dengan cara kalau orang utara panggil pedajai, dah. Dia bukan dengan cara macam tu. Kita boleh bergurau pada tempat yang boleh bergurau. Bergurau ni tuan-tuan, maksudnya apa? Iaitu bergurau dalam erti kata nak bagi hubungan tu mesra, nak jadi, yang tu boleh lah kita bergurau. Tapi bila prank ni, dia gurauan yang membuatkan manusia itu takut, yang membuatkan manusia itu sakit hati, yang membuatkan manusia tu rasa tak seronok. Jadi bila main rasa macam tu, ia hanya boleh mengundang rasa benda yang tak dan boleh mengaibkan. Yang tu yang kena jaga. Kadang-kadang prank ni sampai mengaibkan orang. Majlis kenduri. Duk tak duk tuan-tuan, kadang bukan kenduri lah, kadang-kadang majlis hari jadi kawan. Hari jadi kawan kita nak sambut dia. Jadi bila kita nak sambut hari jadi kawan tu, kita pi bubuh telok ke apa semua, tengah-tengah orang ramai pi tubuh atas kepala dia. Yang tu salah. Yang tu bukan benda yang dibenarkan dalam Islam. Mari kita tengok tuan-tuan, ada dua kisah yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menegah benda ni. Kalau kita mengaku kita orang Islam, kalau kita mengaku kita orang beriman, prank kita tak boleh buat dengan apa juga alasan, dengan apa juga niat, walaupun niat kita tu baik. Ingat tuan-tuan, niat yang baik tidak semestinya dibenarkan dalam Islam kalau cara tu salah. Dia bukan nak orang kata, ustaz, leceh hidup ni serius sangat. Kita boleh melawak, kita boleh bergurau. Rasulullah bergurau, Rasulullah melawak dengan para sahabat sebenarnya. Tapi bergurau secara prank ataupun perkena kawan ini bukanlah suatu benda yang dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Dia hanya boleh mengundang hubungan menjadi keruh. Dia boleh mengundang rasa takut kepada orang yang terkena. Dia boleh mengundang rasa boleh jadi suatu keaiban kepada orang yang terkena. Dia boleh membuatkan orang yang terkena tu sakit hati. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang bersama dengan saya Ustaz Rosman dalam sesi Sapa Rohani, malam ni kita buka tajuk Wakena Babe, iaitu apa pandangan Islam terhadap prank. Wakena Babe ni apa dia? Perkena kawan. Perkena kawan. Last sekali gelak apa sebagainya. Tuan-tuan, benda ni boleh berlaku pada siapa saja tanpa sedar.
tanpa sedar. Boleh berlaku pada siapa saja tanpa sedar, dan boleh berlaku pada siapa saja kalau sekiranya dia tidak memahami tentang Islam sangat mementingkan hubungan tu. Islam sangat mementingkan hubungan sesama manusia. Jadi dia rasa prank tu juga adalah untuk hubungan sesama manusia. Prank ni memang nampak macam nak hubungan sesama manusia, tetapi bila kita pi buat benda tu sampai ia boleh mengaibkan, ia boleh membuatkan manusia sakit hati, ia boleh mengeruhkan hubungan sesama kita dengan orang tu, dan ia juga boleh membuatkan manusia tu takut bila kita mengambil sembunyi barang-barang dia. Kita pi letak kat mana-mana ke apa semua, dia pakai spek mata tidur, kita ambil spek mata dia pi bangun, dia tak kapai-kapai, kita gelak sebagainya. Tuan-tuan, yang tu tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak, bukan masalah kata kita ni nak kena serius dalam hidup ke apa. Boleh melawak dengan cara yang lain lagi. Banyak lagi cara yang lain yang tidak mendatangkan sebab-sebab macam tadi, ketakutan, mengaibkan keaiban dan sebagainya. Baik, kita tengok tuan-tuan dalam satu ketika. Ni kita tengok dalam Sapa Rohani, kita nak tengok macam mana Rasulullah yang berlaku dalam cerita dia tuan-tuan. Prank ini ataupun perkena ni dah berlaku pada zaman Rasulullah lagi. Dah berlaku pada zaman Rasulullah. Dia bukan benda-benda yang berlaku zaman lah. Dia bukan hanya, tapi bila kita tidak melihat kepada sirah, bila kita tidak melihat kepada apa ingatan Rasulullah SAW pada kita ni, umat akhir zaman, macam mana nak menjalani kehidupan yang diredai Allah, maka boleh jadi pada ketika itu kita terlupa. Itu sebab Sapa Rohani ini kita nak mengingatkan, bukan kita nak menyalahkan. Supaya lepas ni, malam ni, pakat-pakat tahu, maka tak akan buat dah. Dan kalau ada orang buat, kita pergi bagi tahu dia elok-elok apa yang hang buat ini salah di sisi Islam. Islam tak benarkan. Kalau dia kata hang ni semua apa-apa sikit, Islam tak. Sebab apa? Benda ini boleh membuatkan hubungan sesama manusia jadi tidak elok. Jadi tidak elok. Walaupun last sekali pakat gelak kau, tapi percayalah orang yang terkena tu tuan-tuan, orang yang terkena tu tetap rasa tak seronok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada satu hari Rasulullah SAW melakukan perjalanan dengan beberapa orang sahabat. Dalam satu perjalanan tuan-tuan, Rasulullah dengan beberapa orang sahabat bermusafir lah. Dan setiap daripada mereka ni bawa barang peribadi mereka. Ada yang bawa senjata, ada yang bawa makanan, ada yang bawa alat tidur. Jadi bila sampai satu tempat, tu, maka Rasulullah SAW memberi arahan bahawa mereka akan berehat di situ. Dan bila mereka ni penat tuan-tuan, boleh jadi ini adalah berlaku ketika balik daripada berperang. Sebab apa? Cuma di dalam kisah yang saya baca ini tidak dinyatakan tuan-tuan, tidak dinyatakan perjalanan itu adakah balik perang ataupun balik daripada bermusafir satu tempat ataupun balik daripada perdagangan. Maka di saat itu Rasulullah katakan, okey, di sini tempat untuk semua yang mengikuti bersama Rasulullah itu untuk berehat. Dan ketika salah seorang sahabat ni, siapa semua pakat berehat ni. Dan waktu ada seorang sahabat ni dia tidur. Bila dia tidur, ada beberapa orang sahabat lain, ni ataupun ada orang di kalangan depa tu tengok kawan depa ni tidur. Maka dia telah mengambil seutas tali milik kawan yang tidur tu, dengan niat hanya untuk bergurau saja. Jadi dengan niat hanya untuk bergurau saja. Nampak tuan-tuan, niat baik tak? Nak bergurau, nak melawak, apa salah? Dan ketika sahabat yang tidur ni tuan-tuan, dia terkejut jaga dan dia perasan ada barang dia hilang. Maka dia rasa takut. Takut ni macam kita kelang kabut lah cari barang kita hilang tuan-tuan. Tambah kalau barang tu berharga. Kita ni kadang-kadang kita ingat barang tu biasa saja, tapi bagi si pemilik barang itu barang yang berharga. Barang yang berharga lah, kita tak tahu, wallahu alam. Maka pada saat itu bila Rasulullah tahu benda tu, maka Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Nabi sebut apa? Seorang Muslim tidak boleh, yakni ditegah, membuat seorang Muslim yang lainnya merasa ketakutan. Nampak tak tuan-tuan? Bukan nak highlight kata isu Nabi tak bagi bergurau. Tuan-tuan kena jelas. Nabi bukan kata tak boleh bergurau. Tapi Nabi kata apa? Tindakan itu boleh mendatangkan ketakutan. Boleh mendatangkan ketakutan kepada kawan tu. Dia bangun-bangun tengok barang dia hilang. Jadi Nabi larang.
Dalam kisah yang lain pula, pada hari yang lain ada beberapa seorang sahabat ni juga bersama dengan Rasulullah, dan di tengah perjalanan, salah seorang daripada mereka ni mengantuk, dan tertidur di atas haiwan, boleh jadi tidak disebut haiwan apa, boleh jadi unta. Unta lah pergerakan dia perlahan. Jadi ada sahabat ni ketika menunggang ni, yang ni bukan berhenti berehat, tapi duk tengah menunggang unta tu ataupun kenderaan yang berbentuk haiwan ni, haiwan yang dijadikan kenderaan ni, maka dia tertidur. Jadi bila tertidur, tuan-tuan, kalau kita katalah ni benda ni unta, tuan-tuan, dia tertidur, dan pada saat dia tertidur, ada sahabat yang lain tiba-tiba pi dalam keadaan dia duduk tertidur atas haiwan tu, pi ambil satu anak panah milik sahabat yang tertidur di atas haiwan tadi. Daripada perjalanan, kalau kita tengok cerita-cerita yang dibuat macam mana orang Arab yang nak pi berperang sebagainya, jadi pergerakan unta tu perlahan. Jadi sahabat ni tertidur sebab mengantuk sangat, boleh jadi sangat letih, tertidur. Ada sahabat lain pi ambil anak panah, yang berada di sisi sahabat yang tidur tadi. Maka pada saat itu ataupun selepas itu, sahabat tadi terkejut dan dia terbangun dalam keadaan penuh ketakutan. Sebab apa? Anak panah, tuan-tuan, anak panah yang hilang. Kita nak habaq kata, oi, benda ni bukan boleh buat main. Kalau sebab apa? Benda tu sangat berharga. Contoh tuan-tuan, kalau contoh tuan-tuan tanya anggota keselamatan lah, polis sebagainya, mereka ni bukan gaduh pistol hilang. Kalau sekiranya peluru yang diberi pada mereka pun disalahgunakan ataupun tersilap. Saya tahu dulu arwah pakcik saya cerita, dia dulu polis. Dia kata bukan cerita pistol hilang, cerita peluru je. Peluru ni kot-kot lah, apa kawan duk buat melawak main, tertembak benda lain ke apa sebagainya. Yang bertanggungjawab hingga boleh hilang kerja ni adalah pemilik pistol. Dia ni tuan-tuan, anak panah. Tiba-tiba sahabat yang lain pi ambil dengan niat nak melawak. Maka tuan-tuan, Nabi bila dapat tahu keadaan macam tu, Nabi tengok keadaan macam tu, maka Nabi SAW menyebut, tidaklah boleh seseorang itu menakut-nakutkan seorang Muslim yang lain. Maka tuan-tuan, yang saya nak simpulkan pada malam ni, tuan-tuan ingat, Nabi bukan larang kita bergurau. Nabi tak pernah pun, sebab bergurau tu Nabi pun bergurau. Nanti kita cerita pada siri Sapa Rohani lain tentang gurauan Rasulullah. Nabi tak halang gurauan. Nabi tak halang untuk kita saling melawak antara satu sama lain. Nabi tak halang. Yang Nabi halang iaitu kita buat suatu perkara yang boleh menakut-nakutkan orang lain. Maka walaupun niat kita baik, gurauan tu niat tu baik, tapi benda tu boleh menakutkan orang, boleh mengaibkan orang, tambah benda mengaibkan, benda yang memang jelas, tak boleh kita nak pergi mengaibkan orang, dan ataupun membuatkan orang sakit hati, juga dilarang dalam Islam. Walaupun nama dia gurauan, ia adalah suatu benda yang ditegah oleh agama kita. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, Sapa Rohani malam ini kita dah jelas dah. Prank adalah suatu benda yang tidak dibenarkan dalam Islam atas apa juga niat sekalipun. Kerana dia boleh membuatkan orang sakit hati, dia boleh membuatkan orang rasa diaibkan, ataupun yang ketiga, dia boleh membuatkan orang rasa sangat takut apabila benda tu berlaku, gurauan-gurauan yang boleh mengganggu diri dia. Jadi cukuplah sekadar tu dulu untuk malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama. InsyaAllah kita akan datangkan lagi siri Sapa Rohani pada masa akan datang, tuan-tuan. Pada malam esok, pada masa akan datang. Pada malam esok insyaAllah ada lagi dengan tajuk yang lain pula, tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan yang baru bersama dengan saya Ustaz Rosman Rosdi dalam sesi Sapa Rohani #pakat-pakat peringat. Tuan-tuan, kita sama-sama pakat-pakat share, tuan-tuan. Malam ni nak cerita tentang isu ataupun tajuk Wakenabib. Apa pandangan Islam terhadap benda prank ni, benda nak melawak, benda bergurau tapi boleh mendatangkan kesan negatif kepada orang yang kita melawak tu. Jadi itu dulu, cukup sekadar tu dulu, tuan-tuan. Terima kasih semuanya. InsyaAllah malam esok kita akan bersama lagi dalam sesi Sapa Rohani #pakat-pakat peringat. Maka kita akan akhirkan sesi kita, tuan-tuan, dengan sama-sama berzikir. InsyaAllah, jom bersama dengan saya berzikir, tuan-tuan.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Itu saja untuk sesi sapa rohani kita pada malam ini. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Insya-Allah sapa rohani setiap malam pukul 11 malam ke atas. #pakat-pakat peringat. Tuan-tuan pakat-pakatlah share video ini kalau sekiranya dapat memberi manfaat kepada ramai orang dan semoga orang lebih jelas apakah yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam kita nak menjalani sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang berusaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia sebelum dia kembali dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.